Okay, today's technology, contohnya yang kita guna daily usage of ICT ni di sekolah, di rumah, di tempat kerja, di industri, di hospital dan sebagainya. Dan how ICT benefits in life, apa benefit ataupun apa faedah penggunaan ICT ni dalam kehidupan harian kita lah. Okay, di mana ianya mempengaruhi gaya hidup kita dengan alatan-alatan gadget-gadget moden dan maklumat ni kita akan dapat cepat di hujung jari je kita dah dapat maklumat dan senang untuk kita, ia memudahkan untuk kita menjalankan tugas seharian kita lah dan kita mudah untuk berkomunikasi tanpa sempadan. Kita duduk kat mana-mana negara pun yang ada capaian internet, kita boleh berkomunikasi. Okay, dan seterusnya less paper involved lah. Maksudnya bila kita hantar soft copy, kita tak payah print, itu kita akan saving the trees lah. Maksudnya kita selamatkan persekitaran kita lah. Okay, jadi kalau dalam manufacturing ni maybe kita boleh guna dalam project management software untuk kita order entry dan process system. Kita gunakan robot untuk manufacturing. Contohnya kita nak buat badan kereta dan sebagainya, kita menggunakan robot lah. Dan kita guna untuk computer aided design dan juga computer aided manufacturing software. Kita ada machine yang kita set up dengan sistem ni, dia akan running lah untuk hasilkan apa-apa produk Okay, dalam bidang banking dan commerce pun sama menggunakan ICT. Contohnya ATM kad ATM yang korang guna kat mesin untuk keluarkan duit, masukkan duit dan sebagainya. Kita gunakan e-commerce, e-banking yang korang online shopping dekat TikTok ke, dekat Shopee, kat Lazada dan sebagainya. Seterusnya guna smart card, guna debit card, guna credit card, guna QR code dan sebagainya. QR code pay tu dekat kaunter dah tak perlu nak bawa duit banyak, korang guna swipe je. Tu pun ICT juga dan juga EFT electronic fund transfer duit melalui kad je Okay, dalam bidang perubatan pula medical, korang guna untuk health check machine, maksudnya korang nak check kesihatan. Korang nak guna online clinic system pun ada, maksudnya melalui terus sistem lah, sistem yang akan arrange. Contohnya pergi jumpa doktor akan check dan lepas tu doktor akan masukkan nama ubat dekat kaunter farmasi ubat, nanti korang akan dapat ubat yang telah doktor masukkan dalam sistem tu lah. Dan computer used to assist disabled people, dia akan, maksudnya dia adalah untuk perubatan ataupun artificial intelligence in medical. Macam tadilah yang latest teknologi yang korang tengok tu, dia ada AI dalam medical. Okay, ni di rumah pula di rumah. Contohnya kita nak buat video call, kita nak teleworking, working from home, kita nak order barang-barang keperluan, makanan dekat Foodpanda dan sebagainya. Kita menggunakan smart TV, kita guna intelligent home, kita guna internet of things dan sebagainya lah. Itu di rumah lah penggunaan ICT. Okay, untuk education pula, contohnya korang guna e-learning. E-learning ni contohnya korang guna Outer, korang guna Teams, korang guna Moodle, korang guna MOOC, korang guna Blackboard dan sebagainya. Itu kategori e-learning lah. Korang nak apply course, korang nak daftar subjek, korang nak check result, semua menggunakan ICT. Korang masuk sistem SMART dan sebagainya kan. Dan seterusnya interactive and distant learning. Contohnya sekarang lah, kalau contohnya kita nak buat kelas online, duduk di mana-mana, asalkan ada capaian internet, korang boleh belajar lah. Dan ada tutor TV lah, ini pun kategori ICT juga Yang seterusnya dalam bidang employment, di mana korang guna LRT. LRT memang kita tahu tak ada driver jadi itu pun adalah ICT lah. Dan kita nak mohon kerja, kita nak interview, kita buat online resume dan sebagainya, kita guna ICT Dan kita pergi online course, kita training new employee, maksudnya kita training pekerja-pekerja baru, itu pun menggunakan ICT. Dan kita, zaman sekarang kita dengar macam AI kan, maybe kemungkinan robot dia akan replace human worker. Jadi kita
kita jangkakan lah benda ni kita tak boleh nak sekat sebab perkembangan ICT ni dari hari ke hari akan makin maju lah. Okay. Okay. Effects on our home life. Maksudnya ICT ni dia akan merubah banyak benda lah kehidupan kita seharian. Contohnya pekerjaan kita ni jadi lebih pantas, lebih mudah, dia memberi manfaat kepada kita sebagai pengguna. Jadi bila ada ICT ni, masa untuk kita rehat tu lebih banyak lah. Okay. Dan kita ada masa untuk diri sendiri. Dan juga kalau kita salah guna, kemungkinan ICT ni punca menyebabkan kita tak sihat dan sebagainya. Dan ini juga boleh memberi kesan buruk. Contohnya ketagih penggunaan komputer, smartphone, main game online dan sebagainya. Jadi buat sesuatu tu kena berpada-pada, kena bersederhana. Jangan terlalu obses lah. Itu je. Dan bila kita guna komputer dalam lebih kurang sejam atau 2 jam, korang kena melakukan senaman ringkas lah untuk pergerakan tangan, pastikan dia ekonomik, contohnya pandangan hijau dan sebagainya untuk elak kita terima risiko daripada cahaya penggunaan ICT ni lah. Okey, kita pergi kepada subtopik 1.3, 21st century skill, kemahiran abad ke-21, di mana kemahiran abad ke-21 ni dia ada 4C, 4C. Yang pertama adalah critical thinking, yang kedua collaboration, yang ketiga adalah communication dan yang keempat adalah creativity. Jadi kalau korang tengok di mana kemahiran abad ke-21 ni dia memberi kelebihan kepada 4 skill, iaitu kemahiran berfikir secara kritikal. Apa yang dimasukkan dengan berfikir secara kritikal ini? Contohnya korang dapat information dan korang discovery. Dan korang mampu untuk interpret dan juga analisis. Dan korang ada reasoning, korang boleh constructing argument dan korang boleh lakukan problem solving dan juga system thinking. Ini di bawah kemahiran berfikir secara kritikal lah. Kalau collaboration, lebih kepada skill-skill berkaitan dengan leadership, inisiatif, kooperasi, maksudnya cooperation antara group dan sebagainya, flexibility, responsibility dan productivity. Collaborate menggunakan digital media, itu pun di bawah kategori kemahiran kolaborasi. Dan korang mampu untuk responsif dan juga construct feedback. Manakala kemahiran komunikasi, korang mampu untuk effective listening, mendengar dengan baik, berkesan, mampu untuk delivery oral presentation, boleh berkomunikasi menggunakan digital media dan korang engaging in conversation dan discussion lah. Dan juga communicating in diverse environment. Okay. Dan kalau kemahiran creativity, biasanya korang boleh jana idea. Idea generation, korang boleh design idea dan refinement lah. Dan korang ni seorang yang openness dan courage to explore dan work creatively with others dan juga creative production and innovation. Ini 4C. 4C yang ada dalam kemahiran berfikir, kemahiran abad ke-21 lah. Okay, the partnership for 21st century learning. Ini matlamatnya ataupun tujuannya adalah untuk memastikan pelajar ni dia mempunyai kemahiran 4C ni dalam akan datanglah bila bekerja. Dia seorang pekerja yang efektif, dia mampu untuk jadi leader yang efektif dan sebagainya. Okey, ini adalah framework untuk 21st century learning, di mana kalau korang tengok dia ada life and career skill, ada learning and innovation skill, 4C yang saya terangkan tadi. Lepas tu dia ada gabungan information media and technology skill. Jadi di bawahnya dia ada core subject yang kita akan matchkan dengan tiga-tiga ni lah. Okey, ini adalah 21st century student outcome. Apa hasil outcome yang kita harapkan daripada kemahiran abad ke-21 ni lah. Dia ada banyak lah kalau ikutkan kemahiran belajar dan inovasi, kemahiran maklumat,
kemahiran media dan teknologi, kemahiran untuk life and career skill, itu pun semua outcome daripada 21st century. Okay, learning and innovation skill di bawah 21st century skill lagi, di mana kalau korang tengok ada tiga skill, iaitu creativity and innovation, critical thinking and problem solving, communication and collaboration. Maksudnya dia sebenarnya daripada 4C tu kalau korang perasan, tapi dia kita fokuskan kepada 3 submain lah. Okey, di mana dalam information media and technology skill ni, pelajar dia boleh dapat menggunakan teknologi baru dan mempelajari kemahiran dan juga pengetahuan abad ke-21. Dan kemahiran tersebut juga dikenali sebagai information literacy, literasi komputer keupayaan kita guna maklumat lah. Media literacy, keupayaan kita menggunakan media. Information, Communication and Technology, ICT literasi. Maksudnya kita ada 3 literasi yang kita cover lah dalam 21st century skill. Okay, life and career skill. Di mana dalam life and career skill ni pula, kemahiran hidup dan kerjaya di mana perkongsian menekankan bahawa pelajar memerlukan lebih daripada isi dan kemahiran berfikir. Di mana kemahiran yang kita perlukan untuk bersaing di dunia global lah. Contohnya kita mampu untuk flexibility and adaptability. Kita boleh initiative dan self-direction, dan juga kita boleh social and cross-culture skill. Serta yang keempatnya kita ada productivity dan kita ada accountability, dan seterusnya kita ada sikap skill untuk leadership dan juga responsibility.